Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa 'alamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Imati Fadil Tuan Imam kita, seluruhnya pengurusi surau, datang puasa muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita akan menyiapkan diri kepada Allah kerana bertap bersama salat subuh berjemaah pada pagi ini. Jadi di kesempatan pagi ini kita mengisi sikit program kita, program tazkirah ataupun kuliah subuh. Mudah-mudahan dengan sikitnya perkongsian ilmu pada pagi ini sebanyak akan dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, samping mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala, jadi kita telah berada di 27 Ramadan dan sekali masa lagi kita akan menyambut hari raya Aidilfitri. Itulah hari kemenangan, hari raya ataupun hari kemenangan kepada orang umat Islam, terutama sekali kepada orang yang berpuasa lah. Bagi orang berpuasa, mereka sangat menanti-nantikan hari kegembiraan, itulah hari raya Aidilfitri. Dan para ulama telah membahaskan berkenaan orang siapakah yang sepatutnya paling gembira lah pada raya ini. Orang yang paling gembira pada raya ini tidak satu, tidak lain bukan orang berpuasa lah. Orang berpuasa gembira. Orang tak berpuasa sepatutnya tak perlu gembira. Sepatutnya tak perlu gembira. Kadang-kadang masalahnya orang yang tak puasa lagi gembira berbanding orang yang tak puasa. Dia yang lagi excited berbanding orang-orang berpuasa. Sepatutnya yang lebih gembira ini orang yang berpuasa, kerana mereka telah melalui berbagai-bagai ujian dan dugaan dan cabaran ketika menghadapi berpuasa dengan berlapar di siang hari kan. Kemudian terpaksa pula menahan akhlak dan juga kelakuan diri mereka, menjaga adab ketika berpuasa. Kemudian di malam hari pula mereka kita terpaksa pula kita berqiyamul lail kan, bertadarus Quran, baca Quran, khatam Quran dan sebagainya. Jadi pelbagai cabaran dan liku-liku yang dia terpaksa hadapi untuk dia berjaya dalam menghadapi Ramadan pada kali ini. Bagi orang yang tidak berpuasa, dia tidak merasa apa-apa. Mereka bermakan di siang hari kan, tanpa ada uzur apa-apa. Lepas tu di malam hari pun mereka tak ada masa nak datang beribadah kan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya disibukkan dengan dunia-dunia mereka sahaja. Jadi tak sepatutnya mereka menyambut hari raya, sepatutnya lah begitulah. Tak sepatutnya begitu. Tak sepatutnya mereka bergembira di hari raya ini. Yang sepatutnya gembira itu kita lah, orang yang berpuasa itu. Sampai itu kita telah melalui 3 fasa Ramadan tu kan, fasa rahmah, kemudian fasa maghfirah,
dan fasa itqu minan, kemerdekaan daripada api neraka, kan? Jadi sepatutnya kita lebih gembira dan kita seronoklah, macam tu. Anas bin Malik pernah berkata, dia kata, bagi orang beriman itu ada 5 hari raya. Bagi orang beriman itu ada 5 a'yan, 5 hari raya. Yang pertama, kullu yawmin yamuru 'alal mu'mini wa la yaktubu 'alaihi zambun wa huwa yaumul 'aid. Wasani yaumul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wal syahadah wal 'asmah min kaidi syaitan fa huwa yaumul 'aid. Wasalis yaumul ladzi yatazawwaju fihi sirat wa ya'minu min ahwal qiyamah wa yukhallisu min aidil khisam waz zabaniya fa huwa yaumul 'aid. Wa rabi' al yaumul ladzi yadkhulu fihi al jannah wa ya'minu wa ya'manu min jahim fa huwa yaumul 'aid. Wal hamis yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih fa huwa yaumul 'aid. Kata Nabi Malik, bagi orang beriman itu ada 5 hari raya. Pertama, setiap hari yang dia lalui di atas dia sifat beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak ditulis atasnya dosa, maka dia namakan sebagai hari raya. Setiap hari yang dia lalui dalam kehidupan dia, kan, kehidupan dia tadi kan, setiap hari yang dia lalui, sama ada dalam rumuran Ramadan ke, selain Ramadan dan sebagainya, dalam hari-hari yang dia lalui itu dia selalu berhati-hatilah, jangan terjatuh dalam melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Ta'ala. Mata jaga, telinga jaga, semua jagalah, kan? Jadi setiap hari yang dia lalui dalam kehidupan dia dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan tidak ditulis oleh malaikat akan segala dosa dia, maka bahwa yaumul 'aid, maka itu dinamakan sebagai hari raya. Itu dinamakan sebagai hari raya juga. Hari raya dalam konteks yang pertama lah, kan? Tapi sukarlah untuk kita tidak melakukan dosa dan maksiat pada Allah, sikit sebanyak adalah. Tapi kalau kita berjaya dalam satu hari yang kita lalui itu, tak ada pun malaikat tulis dosa kita. Yang ada malaikat tulis benda yang baik je. Pahala pada pagi sampai petang sampai malam, pahala saja, kan? Tapi kalau kita dapat lalui, jadi kalau kita dapat lalui begitu, maka dia makan sebagai yaumul 'aid, sebagai hari raya juga, kata Nabi Malik. Yang kedua, hari yang kamu keluar daripada dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, wasyahadah, dan kamu dapat mengucap 2 kalimah syahadat waktu kamu nak mati tu, wal asmah min kaidil syaitan, dan terpelihara daripada tipu daya syaitan, fahuwa yaumul 'aid, maka juga dia makan sebagai hari raya. Waktu kita dalam sakaratul maut, dalam keadaan nak meninggal dunia ni, kan, di antara waktu pemisahan antara kita, antara dunia dengan alam kubur, dengan dunia dengan akhirat. Kita nak berpisah, nak meninggalkan segala kenikmatan-kenikmatan yang terdapat dalam dunia ni. Kita nak meninggal dunia tu, dan waktu kita meninggal dunia tadi dalam keadaan kita dapat syahadah, dapat mengucap 2 kalimah syahadat, kan, dan terpelihara daripada sipu daya syaitan. Kerana waktu nak meninggal dunia ni, tuan-tuan, syaitan akan menggoda kita. Kalau sebut dalam kitab tu, syaitan akan merupakan dirinya dengan rupa orang-orang yang kita kasih dan kita sayang. Contohnya ibu kita, contohnya ayah kita, contohnya isteri kita dan sebagainya. Kalau masa itu kita berada di alam sakaratul maut, pemisahan antara dunia dan akhirat. Malahan di kalangan ada sebagai ulama kata, waktu orang nak meninggal dunia tu dia tak kenal lagi dah. Dia tak kenal lagi saudara mara dia. Masa itulah syaitan akan datang berduyun-duyun, akan mengganggu kita, kan, dan menyerupakan dengan orang-orang yang kita kasih dan kita sayang, kan. Dan dia kata, antara yang disebut, dia kata dalam kitab, dia kata kalau dia merupakan dengan seorang ayah kita, dia kata, wahai anakku, masuklah kamu dalam agama Yahudi, matilah dalam agama Yahudi. Kemudian datang pula ibu, wahai anakku, dia kata, kan, matilah kamu dalam agama Nasrani, masuklah dalam agama Nasrani.
Jadi orang yang tidak kuat imannya, tak mantap imannya kepada Allah Ta'ala, maka dia tu mudah terpengaruhlah dengan bayangan-bayangan syaitan itu yang menyerupakan dengan orang yang kita kasih dan kita sayang. Dan akhirnya ada yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hari yang dia keluar daripada dunia tadi dalam keadaan beriman kepada Allah, dapat mengucap dua kalimah syahadat pula kan. Tak perlu banyak. Kalau dah ucap, kalau kita orang berada di depan orang sedang menazak tu kan, kalau kita ajar dia dua kalimah syahadat, cukup sekali dia cabut pun dah okey dah. Tak perlulah kita nak suruh dia cakap banyak-banyak kali, tak perlu. Tak perlulah kita nak paksa dia cakap banyak kali. Kan? Kerana dalam keadaan dia sakaratul maut. Pemisahan antara dunia dan akhirat. Okey? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Anas bin Malik, yaumal ladzi yatazawwaju fi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah yukhallasu min aidil khusam wazabaniyah fahuwa yaumul. Hari yang dia melampaui ataupun melalui di atas titian siratul mustaqim. Hari yang mana dia akan lalu di atas jambatan titian siratul mustaqim, yang mana kata ulama, dia kata dia punya jaraknya itu sejauh mata memandang. Kemudian di bawahnya terdapat api neraka kan. Kemudian di dalam api neraka tu lah, dalam jurang-jurang api neraka tu pula terdapatnya pencangkuk daripada besi yang akan mencangkuk kaki-kaki orang-orang yang lalu di atas siratul mustaqim itu. Kemudian dia punya besar dia titian itu sangat halus lah. Lebih halus daripada rambut yang dibelah daripada 7. Lebih halus daripada rambut yang belah 7 kan. Dan manusia yang lalu di atas siratul mustaqim itu berdasarkan kepada amalan-amalan masing-masing di dunia. Ada yang berjalan seperti kilat, ada yang berjalan seperti jalan orang yang berlari, ada yang berjalan seperti jalan biasa, ada yang merangkak, ada yang mengangkat, ada yang mengesot. Dah macam-macam lah keadaan manusia yang lalu di atas siratul mustaqim tadi. Semuanya berdasarkan kepada amalan mereka ketika mereka hidup dalam dunia lagi. Jadi barang siapa yang berjaya melalui siratul mustaqim tadi, kemudian dia aman pula tentang perkara-perkara yang berlaku di akhirat kan. Keadaan yang berlaku di alam di akhirat itulah pada hari kiamat tadi, aman dia, sentiasa sentosa dia, tidak terjerumus dia dalam lubang api neraka. Kemudian terpelihara pula dia lagi daripada malaikat zabaniyah, malaikat yang tukang azab ni, yang kaki pukul ni. Maka itu dinamakan sebagai yaumul ain. Maka itu juga dinamakan sebagai hari raya, sebagai hari raya. Kemudian yang keempat, hari yang masuk mereka itu dalam syurga, kemudian aman dia daripada azab neraka jahim, fahuwa yaumul ain. Hari yang dia berjaya masuk dalam syurga, hari kemenangan lah. Dia berjaya masuk dalam syurga dan merasai nikmat-nikmat yang terdapat dalam syurga tadi. Kemudian aman dia daripada azab api neraka, dijauhkan pada neraka, fahuwa yaumul ain. Maka itu dinamakan sebagai hari raya juga. Kemudian yang kelima, allazi yanzuru fihi ila rabbih, fahuwa yaumul ain. Hari yang dia menilik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun dinamakan sebagai hari raya. Hari yang dia berjaya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari kiamat besok tuan-tuan, bagi siapa yang dapat syurga, mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ni memang kita boleh melihat Allah. Kerana kita dengan Allah Taala ni terdapat hijab yang meninding antara kita dengan Allah. Allah Taala nampak kita, melihat apa yang kita lakukan, tapi kita tak nampak Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat besok, siapa yang berjaya masuk syurga dan terlepas daripada azab neraka, mereka akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala tadi.
ketika mereka dapat melihat wajah Allah Ta'ala, tidak ada lagi nikmat yang lebih lazat, lebih bagus, yang lebih baik daripada melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka lupa dengan segala nikmat-nikmat terdapat dalam syurga tu, dengan nikmat bidadarinya, dengan isteri yang cantik, dengan lawa kan, dengan mahligai-mahligai, dengan buah-buahan macam-macam lagi lah yang terdapat dalam syurga tadi kan. Jadi masa tu mereka lupa dah nikmat tadi. Kenapa? Kerana melihat wajah Allah SWT. Allah Ta'ala menzahirkan akan zat dia di hadapan semua orang yang beriman kepada Allah. Tetapi orang yang tidak beriman kepada Allah, ahli neraka, mereka tidak akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hari yang mereka dapat melihat Allah Ta'ala itu, maka itulah maka sebagai Yaumul Aid, sebagai hari raya. Jadi maknanya hari raya ni sebenarnya bukan hanya hari raya yang kita sebut hari raya Fitri, hari raya Adha, itu pun hari raya juga. Hari kemenangan kepada orang yang berpuasa, kan, ketika menempuh berbagai ujian dan cabaran ketika berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi amat malanglah tuan-tuan kepada sesiapa yang membiarkan Ramadan ni berlalu begitu sajalah. Sedangkan sebelum Ramadan, dia selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah Tuhanku, berikan keberkatan kepada kami pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Itu doa yang selalu dibaca oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diminta kepada Allah Ta'ala supaya diberikan keberkatan kepada dia pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kemudian supaya diminta disampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi amat malang kepada kita tuan-tuan kalau seandainya kita tidak mengisi bulan-bulan Ramadan ini dengan kan amalan-amalan kebaikan, pahala dan sebagainya. Baik. Kemudian satu lagi perkara yang saya nak sentuh pada pagi ini ialah, kalau kita lihat pada Allah Ta'ala sebut tu dalam Quran, dia kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, dipadukan pada kamu puasa sebagaimana dipadukan kepada umat sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada hari ini saya nak sentuh berkenaan dengan takwa ni. Makna takwa ialah intisarul awamirillah wa ijtinabu nawahi fi sirri wa alaniyah. Menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita meninggalkan segala tegahan dan juga larangan Allah Ta'ala, sama ada orang nampak ataupun orang tak nampak, sama ada zahir ataupun tak zahir, kita mesti ada sifat menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala tegahan dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian biasanya takwa ini tuan-tuan, dia selalu dikaitkan dengan sabar. Selalu dikaitkan dengan sabar. Ulama ada menyebutkan bahawa sabar dengan sifat manusia itu, antara takwa dengan sabar ini dia terbagi kepada 4 kategori. Dia terbagi pada 4 kategori. Takwa dengan sabar dikaitkan kepada manusia ini terbagi pada 4 kategori. Dan biasanya takwa ni wujud apabila orang tadi tuan-tuan, apabila orang tadi dia menghadapi sesuatu kenikmatan ataupun kesenangan, kan, mesti ada sifat takwa itu. Yang kedua, sabar. Sabar biasanya bila ditimpa musibah lah. Bila timpa musibah ataupun bala bencana dan sebagainya, maka disitulah akan terbitnya sifat sabar itu. Dan sifat sabar dan takwa ini kepada manusia ini terbagi pada 4. Yang pertama, orang yang ahli takwa dan ahli sabar. Yang kedua, orang yang ahli takwa tapi bukan ahli sabar. Yang ketiga, orang yang ahli sabar tapi bukan takwa. Dan yang keempat, orang yang bukan ahli sabar dan bukan ahli takwa. Bukan sabar dan bukan takwa.
Okey, yang pertama. Yang pertama, orang yang ahli takwa dan ahli sabar. Maksudnya apabila dia dikurniakan dengan berbagai nikmat, nikmat keseronokan, kesenangan dalam kehidupan dunia dengan harta benda yang banyak dan sebagainya kan. Dan dia dapat nikmat tadi, dia tak lupa dirilah. Dia dapat nikmat tadi, dia tak lupa diri. Kalau dia dapat harta yang banyak, dia akan sedekah ke orang lain. Malah kadang-kadang ada satu tahap dan masa dia akan cari pula kan siapa di kalangan orang-orang ni yang perlu dia bantu, siapa orang-orang yang perlu dia hulurkan bantuan, sumbangan wang ringgit dan sebagainya. Dan di samping itu pula dia sentiasa melihara diri dia daripada terjerumus dalam dosa dan maksiat. Kerana orang yang senang ni tuan-tuan, duit banyak. Bila duit banyak, petik jari je lah. Petik jari je. Apa yang dia nak, dia boleh dapat. Sama ada benda halal ataupun benda yang haram. Kan? Tuan-tuan lihatlah macam mana orang-orang yang kadang-kadang dia kadang duit banyak, gaji banyak sampai 30,000, 40,000 sebulan. Tetapi kenapa mereka melakukan rasuah? Kenapa? Kenapa mereka masih lagi ambil duit orang? Sedangkan gaji banyak. Tak? Gaji sampai puluh ribu tuan-tuan. Kan? Tapi kenapa mereka masih melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi orang-orang yang ahli takwa dan ahli sabar ini, maknanya dia sentiasa menahan diri daripada melakukan benda-benda yang tak elok. Walaupun dia duit banyak, harta banyak, kekayaan melimpah ruah, petik jari dia boleh dapat, tapi dia tak nak buat benda macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dan dia ni pula ahli sabar. Mana kalau seandainya terjadi musibah kepada dia, hartanya dicuri, kemalangan ke, kematian kepada anak dia, tiba-tiba anak dia sakit, mati, sedangkan itulah anaknya seorang itulah anak dia, tiba-tiba meninggal dunia, dan dia redha pula dengan apa yang berlaku pada dia redha, sabar dia. Ini adalah tentuan daripada dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada diri dia. Dan serahkan semua urusan itu kepada Allah. Kemungkinan adalah hikmah-hikmah situ yang Allah Taala nak tunjuk pada dia. Itu yang pertama, golongan ahli takwa dan ahli sabar. Yang kedua tuan-tuan, golongan ahli takwa tetapi dia bukan ahli sabar. Sama macam pertama ni lah. Mana dalam konteks pertama tadi, dalam bab dia harta yang waktu tu banyak, harta dia banyak, melimpah ruah dan sebagainya, dia rajin bersedekah, rajin bantu orang, kan? Dia cari malah orang kata golongan-golongan gelandangan, kan? Dia cari, kan? Dia bagi sumbangan, bagi duit poket dan sebagainya. Kemudian dia sentiasa jaga diri dia, jangan melakukan rasuah dan sebagainya, kan? Tetapi bila dalam satu bab ketiga, berlaku kematian pada anak dia, berlaku kemalangan pada dia, rumah terbakar dan sebagainya, dia pun masa tu tuan-tuan keluh kesah, orang kata maki Allah Ta'ala, maki orang sana, maki orang sini dan sebagainya, marah orang sana, marah orang kata, dia kata bomba, kalau rumah terbakar bomba lambatlah, panganglah bola, macam-macam lah, kan? Jadi orang ni tuan-tuan dikatakan sebagai ahli takwa tapi bukan ahli sabar. Dia takwa, mana bila kau tu kesenangan tu dia takwa, kan? Bila sabar aja dia dah kalah. Itu sebab ada kalau kita kadang-kadang waktu tiba suatu musibah dia tak boleh nak kontrol diri. Tapi bila dia senang, dia boleh kontrol diri dia waktu dia senang. Bila musibah dah tak boleh nak kawal diri. Tuan-tuan. Ini ahli takwa dan bukan ahli sabar. Yang ketiga, golongan ahli sabar tapi bukan ahli takwa. Mana kalau berlaku, mana sebalik daripada golongan kedua tadi. Mana bila berlaku musibah, kemalangan dan sebagainya, dia sabar. Sabar, dia kata ini ujian daripada Allah Ta'ala, dugaan daripada Allah Ta'ala, nak uji, nak test aku ni beriman ke tak beriman, dia tak? Nak test tahu mana kekuatan akidah yang aku ada dalam diri aku ni, sejauh mana orang kata tahap kesabaran yang ada pada diri aku. So maknanya dia boleh sabar. Tapi bila Allah Ta'ala bagi dia kesenangan pada dia lupa diri.
Waktu dia miskin, dia okeylah. Boleh kontrol diri dia. Dia tak mau curi, tak mau apa. Dia tahu dia miskin, dia susah. Tapi waktu dia senang, dia tak ingat lagi dah. Mana kawan rapat dia dulu tak kenal lagi dah. Kalau dulu mungkin dia boleh mengetel dengan Abang Mazin kan, kat kedai depan tu lah, pengusi gitu kan. Bila dah kaya dah tak kenal lagi dah. Kau ni siapa kan? Mana kalau dia bawa kereta depan kita tu, bodoh sup tu, sup kata kan. Kita pula terpaksa menganjak, kita pula mengelak pula. Itu macam kona gitu kan. Dia dah lupa, dia tak kona gitu dah. Dia dah kaya raya, duit banyak. Banyak dapat duit dia dapat itu menang cabutan bertuah. Dapat 1 juta duit dia kan. 1 juta duit banyak. Jadi dia tak kona dah. Surau pun dah tak nampak, tiang surau pun tak nampak dia. Pintu surau pun tak nampak, apa lagi surau. Pintu pun tak nampak. Atap surau pun tak nampak. Apa lagi surau pun tak nampak lah. Nampak tak? Mana bila berlaku tuan-tuan, kesenangan pada dia lupa. Dan dia mudah terjerumus dalam dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita takut tuan-tuan. Itu dikatakan sebagai dah jadi kepada hamba kepada dunia, hubbu dunia, cinta pada dunia, cinta dengan kemewahan, keseronokan sebagainya. Tapi waktu dia susah, dia boleh bersabar waktu dia susah. Dia tak kisah pun waktu dia susah. Tapi bila dah senang dah tak ingat kita. Ada manusia yang berlaku begitu. Betul tak? Ada begitu. Dan yang keempat, yang kata ulama, golongan yang bukan ahli takwa dan bukan ahli sabar. Bukan ahli takwa dan bukan ahli sabar. So maknanya kalau berlakulah dia kaya raya ke, harta banyak ke sebagainya, sama je tuan-tuan. Dia miskin pun sama. Miskin pun sama. Bila miskin tak ada sabar kan, marah, bongi-bongi dan sebagainya. Waktu kaya pun macam tu juga. Bila kaya pula lah lupa diri pula kan, rasuah ambil lagi walaupun duit banyak. Mencuri tak buat lah, menipu orang macam tu juga lah. Dia nak, orang kata walaupun kaya, dia dah kaya tu, dia nak lagi kaya. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, manusia ni tuan-tuan, kalau seandainya dia memiliki satu lembah daripada emas, sudah tentu dia nakkan lembah yang kedua. Nampak? Walaupun dia dah ada kaya, kekayaan yang mewah yang ada pada dia, tapi dia nakkan lagi kekayaan dan juga kemewahan tu tuan. Itu yang bahaya tu. Itu yang bahaya. Saya teringat satu ayat Quran di mana Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata Allah Taala sebut, dia kata apa tu Allah Taala sebut? Innal insana khuliqa alwa iza masahu syarru jazua wa iza masahu khairu manwa illal musallin allazina hum ala salatihim daimun wallazina nafi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ilina wal lis-sa'ili wal mahrum. Apa maksudnya tuan-tuan? Allah SWT menyebut dalam Quran, sesungguhnya manusia itu sentiasa mendapat, kalau seandainya mereka mendapat harta tuan-tuan, mereka tetap dalam keadaan bakhil. Walaupun ada harta, tapi tetap bakhil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap. Jadi sesungguhnya manusia itu apabila dia diciptakan, dia sentiasa dalam keadaan keluh kesah. Dan apabila dia timpa kesusahan, maka dia akan mengeluh. Manusia diciptakan berkeadaan dia suka berkeluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan, dia akan mengeluh. Dan apabila dia mendapat kebaikan atau harta, dia akan menjadi bakhil. Kecuali orang-orang yang melaksanakan solat, mereka tetap setia
melaksanakan solatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bahagiannya tertentu kepada orang yang fakir miskin. Nampak tak? Ni manusia yang Allah Ta'ala sifatkan dalam Quran dalam surah Al-Ma'arij, yang mana bila kita tahu ditimpa suatu manusia ni cipta dalam keadaan suka keluh kesah lah, keluh kesah je, asyik tak tenteram je diri dia. Sama ada orang kata kaya ke tak kaya ke, macam tu je lah. Bila dia dapat kekayaan harta banyak, dia lupa diri, kan, tak ingat dunia tu kan. Macam dunia seperti ana yang punya, kan, macam dunia ni seperti aku yang punya. Mana bila dapat satu kebaikan, dia lupa diri. Kalau dia dapat sesuatu kejahatan pun, kan, dia masih lagi sukalah menyalahkan orang lain. Ini semua salah orang lain, ataupun salah Allah Ta'ala lah, salah Tuhan lah. Allah Ta'ala tak betul lah, Allah Ta'ala tak adil lah, macam-macam lagi lah. Kecuali orang-orang tuan-tuan yang melakukan solat tadi dalam keadaan dia khusyuk kepada Allah, merasa merendah diri kepada Allah. Kerana hakikat kehidupan kita tuan-tuan, hakikatnya kita ni dhaif. Kulikal insan ni dhaifa. Kita ni keadaan lemah. Kita sentiasa nakkan pertolongan dan bantuan Allah Ta'ala dalam kita, dalam mengharapi kehidupan dalam dunia ni, kan. Itu sebab dalam sembahyang tu kita selalu baca doa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Tak? Kita minta Allah Ta'ala tunjukkan jalan lurus. Kerana jalan dalam dunia tu tak berliku-liku lah, dengan pelbagai ujian, fitnah, tomah, tembolasi dan sebagainya. Dunia, harta benda, kemewahan, keseronokan hidup, kemewahan dan sebagainya. Itu sebabnya kita selalu doa dalam sembahyang tu, kan, dan wajib pun kita baca ihdinas siratal mustaqim tu, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Kenapa perlu tunjuk jalan lurus? Kerana jalan dalam dunia ni berliku-liku, betul tak? Berliku-liku. Macam mana kalau kita pergi satu tempat yang jauh, kan, yang tempat tu kadang-kadang atas gunung, kita akan terpaksa melalui jalan yang berliku-liku. Kita nak naik terus atas gunung, jalan tongkak susah. Kita naik atas gunung jalan tegak, susah tak? Susah. Jadi kita terpaksa jalan yang berliku-liku lah, supaya jangan dia punya risiko waktu naik tu, risiko dia tu tinggi. Kerana kalau seandainya kita jalan tegak macam tu, kemungkinan silap-silap kereta kita boleh mengundur balik ke bawah. Mengundur balik ke bawah. Tuan-tuan tengoklah kalau dekat Bukit Miku tu, Kasan kan, yang Bukit Miku tu, daripada Kampung Batu naik nak pergi ke Johor, kampung kita tu. Okay, tengoklah jalan tu togak macam tu. Tahu berapa kali kat saya rasa lori itu mengundur ke bawah. Dah banyak kali lah kita jumpa orang. Biasanya kenderaan berat lah, kenderaan ringan menobut dia pergi ke atas tu. Tokan minyak kan menobut dah pergi ni. Tapi kalau lori tak rapek dah, tokan minyak macam tu lah jalan ni. Silap-silap dia mengundur ke bawah. Kalau kita duduk belakang tu, kita boleh sapu sekali. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Kalau kita follow naik kereta, naik bukit, naik kenderaan, follow kenderaan berat, jaga-jaga. Silap-silap kita pun masuk bawah dia. Faham tak? Jadi kehidupan dalam dunia ni tadilah berliku-liku, banyak cubaan dan dugaan yang kita terpaksa hadapi tu, dan pertamanya dalam tempoh kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi hadis yang saya nak kongsi pada pagi ini, la tazulu qadama abdun yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'a khisalin, an umrihi bima afnahu, wa an jasadihi bima ablahu, wa an ilmihi ma umila bihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fina anfaqahu, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berganjak dua kaki anak Adam itu pada hari kiamat sehingga ditanya kepadanya empat perkara. Sehingga ditanya kepadanya empat perkara. Kaki kita besok akhirat, kan, tak berganjak tu depan Allah Ta'ala tu. Di depan semua manusia yang berjuta-juta tu, berpuluh ribu manusia. Kan? Kalau tuan-tuan pergilah perhimpunan orang ramai, kan, tengoklah orang ramai mengumut manusia.
Kalau ada pertandingan bola sepak akhir final, tengoklah dalam stadium tu, berapa ramai manusia. Kan kadang-kadang nak roboh stadium tu. Terlampau ramai manusia yang terdapat dalam tu kan. Jadi akhirat masa tuan-tuan, kan lagi pula ramai manusia. Dihimpunkan manusia semenjak daripada umat Nabi Adam AS sampailah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayanglah berapa lama tu. Kan sedangkan para nabi dan rasul pun ada yang menyatakan ramainya 124,000 orang nabi. 124,000 orang nabi. Kalau ikutkan 124,000 orang nabi itu pun, kalau ikut makna ada 124 umat. 24,000 umat dah. 24 kumpulan manusia lah di kalangan para nabi rasul. Tetapi walaupun itu ada juga kadang-kadang satu masa tuan, dalam satu masa kadang-kadang ada seorang nabi. Dalam satu masa kadang-kadang ada 2 orang nabi. Dalam satu masa kadang-kadang ada 3 orang nabi. Serentak masa tu. Kan? Contoh Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim contohnya pada masa itu hiduplah anaknya Nabi Ismail dalam satu masa. Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud satu masa. Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud satu masa. Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya hidup pada satu masa. Nabi Yahya itu anak pada Nabi Zakaria. Mana dalam satu masa kadang-kadang ada 3 orang nabi, ada 2 orang nabi. Dan di kalangan nabi itu pula ada yang punya umat yang ramai. Dan ada kalau nabi itu ada punya umat seorang saja. Seorang saja umat dia. Dan ada pula nabi kata nabi tak ada umat langsung. Tak ada umat. Dan umat yang paling ramai ialah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbahagia kita tentang jadi umat baginda Rasulullah sallallahu. Jadi kata Nabi, kita akan berganjak 2 kaki anak Adam itu sehingga ditanya padanya 4 perkara. An umrihi bima afnahum, daripada umur dia, ke mana dia habiskan umur dia. Adakah kepada tempat yang baik ke, tempat tak baik ke, maksiat ke tak maksiat. Kemudian yang kedua, an jasadihi bima ablahu, tentang jasad dia, kepada mana dipergunakan, dipakai jasad tadi. Anggota badan ni ke mana digunakan. Mata digunakan untuk apa, telinga untuk apa. Kemudian yang keempat, wa an ilmihi ma umila bihi, kemudian tentang ilmu dia, adakah dia telah amalkan ilmu dia. Kerana banyak di kalangan kita kadang-kadang mengaku berilmu, mengaku faham tentang bab agama. Bila tanya bab agama, dia lah dia yang pandai bercakap. Berbagai-bagai alasan yang kemukakan. Tapi dalam masa sama dia tak nak beramal pun. Cakap je, beramal tak ada. Dia tak ada guna lah. Tak ada guna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentang ilmu dia, apa yang dia dah amalkan dia pun, ada tak dia amalkan. Dan wa al-malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan daripada harta dia, daripada mana dia dapat. Harta tu daripada mana dia dapat. Kemudian ke mana pula harta tadi dinafkahkan, digunakan. Harta nak dapat satu, dapat harta satu. Nak gunakan satu, mana ada 2 benda. Satu daripada mana dia dapat? Adakah daripada cara berjudi ke, merompak ke, menipu orang ke, rasuah orang ke, sebagainya kan? Ataupun dia dapat cara yang halal, dengan usaha yang halal, bekerja dengan cara yang halal, kan? Kemudian yang kedua tu, ke mana nak gunakan pula. Ada yang kadang-kadang dapat harta daripada benda yang halal, tapi digunakan benda yang tak halal. Ada yang dapat daripada benda yang haram, dia gunakan untuk halal pada. Dia menang loteri, dia menang judi 1 juta. Jumpa Abang Mazin. Abang Mazin dia kata, saya tengok surau ni kapet ni teruk lah, kata. Saya sumbangkanlah kapet untuk surau ni. Sialah Abang Mazin kan dengan surau ni. Kita tahu dia dapat duit tu dari mana. Dia ni memang kaki dia macam tu, kaki judi kan. Kaki numbu. Tak macam mana tuan-tuan, dia dapat hadiah banyak, dapat menang first prize kan, hadiah pertama. Maka dia bagilah. Lepas itu dia kata, surau ni banyak kekurangan, so dia tambahlah surau ni, tambah belakang lah, lepas sana. Nampak? Dia dapat benda yang haram, tapi digunakan benda yang baik. Boleh tak macam tu? Tak boleh juga.
Tak boleh. Kerana matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun matlamat dia tu baik. Baik matlamat dia bagus, niat baik. Tapi digunakan untuk benda yang yalah, sumber dia tadi pada benda tak elok lah. Tetap juga tidak akan terima Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang keempat pula, dapat benda yang haram, guna untuk yang haram pula. Dah tahu dah benda tu haram, digunakan untuk haram. Lagi teruklah tadi. Yang pertama tu dapat benda yang halal, dibagikan untuk yang halal, digunakan untuk yang halal. Yang kedua, dapat benda yang halal, digunakan untuk benda yang haram. Yang ketiga, dapat benda yang haram, gunakan untuk yang halal. Untuk benda yang baik, digunakan untuk yang baik. Dan yang kelima, dapat daripada benda yang sumber yang haram dan digunakan untuk benda yang haram. Yang keempat kan. Jadi yang paling teruk mana Abang Mazin? Yang keempat lah. Yang teruk. Yang akhir sekali itu yang teruk benar. Itu kira dah jahil tu. Jahil murakab tu. Bukan jahil biasa lah. Jahil ada bersusun-susun jahil. Masya-Allah tuan. Tapi walaupun begitu tuan, kan, itu semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala lah. Orang yang macam tadi dia kena ubahlah diri dia. Kena ubahlah. Dah tahu dia dah tahu dah benda tu semua yang haram. Guna benda yang haram pula. Mana dia kena ubahlah diri dia. Carilah benda yang baik. Dan gunakan untuk yang baik supaya dapat dimanfaatkan segala usaha dan tenaga dia. Kerana ada kalau Malaysia kadang gunakan tenaganya untuk benda-benda yang benda sia-sia. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia kata min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah daripada kebaikan Islam seorang itu ialah meninggalkan satu benda yang tidak ada manfaat pada diri dia. Dia tahu tak benda tu ada manfaat ke tak ada manfaat? Kalau dah tahu benda tu tak ada manfaat, so tinggalkanlah. Benda cakap-cakap kosong kadang-kadang. Benda cakap-cakap kosong, benda mengumpat-ngumpat tu kan. Kan benda tak ada manfaat. Kita dah tahu dah benda tu tak ada manfaat, so tinggalkanlah. Ubahlah diri dia. Tak boleh tak boleh berubah secara orang kata secara drastik, ubahlah perlahan. Lama kelamaan kita akan dapat berubah daripada benda yang tak elok tu pada benda yang baik, insya-Allah. Okey, saya rasa itulah sekadar saja pada pertemuan kita yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah kuliah peringatan ilmu yang dikongsikan sebanyak akan dapat manfaat insya-Allah kepada kita bersama, dan insya-Allah kita kalau boleh dapat mengakhiri akhir Ramadan ini dengan kebaikan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tarana fa'arifin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna. Dia ada tekan finish. Tekan finish.